Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, ini Agenda Awani. Bagaimana kita melihat konsep pembelajaran sepanjang hayat? Ini sudah pun diperkenalkan oleh negara sejak beberapa dekad lalu. Tetapi adakah rakyat kita ataupun di kalangan kita dapat maklumat yang betul bagaimana kita dapat melakukan pembelajaran sepanjang hayat ini? Sama ada mereka sudah berkerjaya, mereka yang masih dalam pendidikan tertiary ataupun pendidikan di universiti, dan juga mereka yang ingin meningkatkan kelulusan ataupun bidang akademik mereka untuk mereka lebih maju dalam bidang kerjaya mereka. Semuanya ini terhidang di hadapan mata kita. Pelbagai institusi menawarkan kursus-kursus di peringkat yang paling asas sekali, sama ada di peringkat asasi, di peringkat diploma, ijazah dan juga di peringkat pasca ijazah sarjana muda. Jadi untuk melihat perkara ini, saya mahu bertuah pada malam ini Profesor Teknologi Dr. Nazri bin Ali di sebelah kanan saya, Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengarah Urusan UTM Space dan juga Dekan Space UTM. Ada dua topi dia pakai nampaknya. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami di Agenda Awani pada malam ini ya. Sama-sama. Prof, apa sebenarnya yang dikatakan UTM Space dan juga Space UTM dalam konteks kita bercerita tentang pendidikan sepanjang hayat? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Saudara Nazri Kahar. Pertama izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang berkenaan silakan, Space. Space ditubuhkan 30 tahun yang lepas. Bermula 1993 dan ia menguruskan pengajian sepanjang hayat, iaitu melaksanakan program-program part-time kepada pelajar-pelajar yang telah pun berkejaya. Betul. Yang telah bekerja dan diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran. Kemudian Space berkembang. Kita juga melaksanakan program-program franchise di kolej-kolej di seluruh Malaysia. Oleh kerana kita berkembang dengan kolej franchise dan kemudian kita melaksanakan diploma dan seterusnya asasi foundation, maka pada 2011 kita telah menubuhkan, UTM telah menubuhkan anak syarikat yang kita panggil UTM Space. Maksudnya perniagaan maju ni sampai kena buat anak syarikat ni. Ya, betul. Daripada 1993 lama dah tu. 1993 Space, 2011 kita tubuhkan anak syarikat UTM Space. Lama UTM fikir nak buat syarikat tu tidak. Dan pada 2011 maka UTM Space ini akan sebagai entiti bisnes mencari duit untuk Space. Supaya Space ni terus berkembang. Boleh berdikari sendirilah. Ya, betul, benar. So jadi Space ni, kalau tanya saya perbezaan dengan UTM Space, bahasa mudahnya Space adalah entiti akademik. Sekolah lah. Akademik lah. Ya. Dan UTM Space perniagaan. Entiti bisnes. Dan UTM Space ni diteruji oleh CEO dan juga pengarah urusan, dan Space tadi diteruji oleh dekan. Jadi dan kebetulan saya memegang kedua-dua topi. Pening kepala ni. Saya adalah CEO. Jaga akademik satu, jadi dan satu juga dekan. Alhamdulillah. Rezeki Prof. Rezeki. Dan juga beban tu. Saya tak panggil beban. Saya Tanggungjawab. panggil cabaran. Okey. Dan saya terima cabaran saya tersebut. Saya suka orang macam ni. Positif. Okey Prof, kalau kita melihat kerana kita tahu masyarakat dahagakan ilmu bagaimana UTM Space dan juga Space memberi ruang mempertingkatkan ruang akademik di kalangan rakyat Malaysia yang ingin melanjutkan pelajaran, sama ada separuh masa ataupun sepenuh masa, dan dalam masa yang sama kita mempelopori konsep sepanjang hayat. Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Memang kalau kita lihat di Space, kita percaya bahawa memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Betul. Konsep yang kita pakai adalah lifelong learning, iaitu pengajian sepanjang hayat. Dan dengan konsep tersebut, maka kita laksanakan program part-time. Jadi bagi pelajar-pelajar yang bekerja dan berkejaya, maka mereka boleh mengikuti pengajian kita during weekend. Hujung minggu so weekdays dia boleh bekerja dan weekend dia boleh melanjutkan pengajian. Dan inilah konsep yang kita pakai selama ini selama 30 tahun. Dan kalau kita lihat program-program part-time ni kita laksanakan di seluruh Malaysia. Oh, tak perlu datang ke UTM Skudai? Tidak perlu ke UTM Skudai, tidak perlu ke UTM Kuala Lumpur. Kita laksanakan di semua negeri
Okey. Dari Perlis hingga ke Sabah? Dari Perlis hingga ke Sabah. Oh, okey. Malah di Miri pun kita ada. Oh, bandar-bandar kecil pun ada ya? Ada. Okay. Kalau ada permintaan, kita akan buka di situ. Dan kita terbangkan pensyarah-pensyarah UTM Pengajar UTM ya? ke sana untuk mengajar. Dan itulah, kalau tanya saya, resepi kejayaan program part-time yang kita laksanakan di UTM. So, jadi itulah konsep yang kita pakai dan ini akan memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang berkejaya ini untuk meneruskan pengajian. Prof, setakat 2023 ni dah masuk awal 2024, berapa ribu graduan sudah dilahirkan? Basically kalau graduan yang kita lahirkan di bawah program part-time, ini cerita part-time saja, adalah seramai 60,000. Ramai. Dan alumni kita semua hebat-hebat sekarang ni. Boleh penuh Stadium Bukit Jalil tu, Prof. boleh penuh. Bukit Sudium Bukit Jalil 80,000. Iyalah, sikit lagi. Sikit lagi. Kita tambah 2-3 tahun dah penuh lagi. Tambah 2-3 tahun penuh satu stadium. Siapa antara graduan yang alumni yang hebat dilahirkan? So kalau kita lihat kat sini, graduan-graduan kita sebagai contoh yang kalau daripada program diploma, kita punya mantan NC kita, Datuk Wahid, adalah program diploma UTM. Itu contoh. So Datuk Wahid sendiri adalah mantan kepada program space, program diploma. Sebab sekarang space memegang program diploma UTM. Itu antara perkara. Maksudnya anak jati space keluar jadi Naib Chancellor. Betul. Siapa lagi kan? Okey, saya juga mengambil kesempatan di sini baru-baru ni. Saya tak payah sebutlah universiti mana. One of the full professor daripada universiti ternama. Saya tak payah sebut universiti tersebut. Buat program space UTM dan telah graduan baru-baru ni. Alhamdulillah, hebat-hebat ya. Maksudnya yang datang tu adalah seorang full professor daripada universiti IPTA sendiri ternama. Banyak. Kalau nak petik itu mana-mana ada lah. Ada. Dan kalau tanya saya di mana-mana di pejabat kerajaan pun kalau tanya ramai graduan daripada mana? Daripada space UTM. Sila di Astro ni pun ramai, Prof. Okey. Prof, alhamdulillah. Dr. Nazri, kalau kita lihat kebolehpasaran graduan. Kerana ini semua orang di universiti lah. Awam ke, swasta ke, universiti penyelidikan RU ke. Kita bercerita tentang kebolehpasaran. Jadi di mana tahap kebolehpasaran graduan ataupun alumni space? Okey, so basically kita adalah pelajar-pelajar yang berkejaya. Kita ada kelebihan dekat situ. Betul. Tahun 2023, kita punya kebolehpasaran graduan adalah 99%. 1% tu mungkin nak berehat ke. Kalau kita lihat daripada data, ada memang dah berkejaya pun. Dah berkejaya. Meningkatkan karier mereka. Itu one thing. Another thing yang saya suka sampaikan adalah konsep yang kita guna selama ni, iaitu bahawa pensyarah-pensyarah yang mengajar itu adalah pensyarah-pensyarah yang juga mengajar di program perdana di UTM. Maksudnya bukan yang bukan lain, kita tak lantik bukan orang batch lain Bukan. Memang pensyarah asal dalam bidang tu. Oleh kerana tersebut, para majikan gemar dan suka ambil pelajar-pelajar yang bergraduan daripada space UTM kerana standard dia sama. Malah kita punya konsep ialah segala soalan peperiksaan, assessment dan sebagainya adalah sama kerana pensyarah dia sama. Yang mengajar di Skudai dan di UTMK adalah lecturer tersebut, yang mengajar di Kuching, yang mengajar di Kota Baru, yang mengajar di Pulau Pinang adalah lecturer yang sama, soalan yang sama, malah peperiksaan pun dijalankan serentak. Dan majikan suka tu kerana kualiti kita jaga. That's why juga di samping tadi faktor yang memang pelajar pun dah pun bekerja, majikan juga memang suka dengan kualiti yang kita hasilkan, graduan yang kita hasilkan. Kalau kita lihat konteks hari ini dalam pendidikan profesional dan juga pendidikan berterusan ini, cabaran adalah dalam bidang-bidang kecerdasan buatan ataupun AI. Kita bercerita tentang ekonomi digital. Ini hala tuju negara, jelas kerajaan ingin bergerak pantas kerana kita tidak boleh terperangkap dalam pendapatan pertengahan ini. Dan kita perlu ada daya inovasi, daya skill set yang baru dalam bidang-bidang kecerdasan buatan dan juga ekonomi digital ini. Adakah ini juga ruang bidang yang sedang ataupun sudah lama dipaparkan oleh UTM Space? Kerana kita tahu UTM ini memang kepakarannya dalam bidang STEM, dalam bidang kejuruteraan awam, kejuruteraan seni bina dan sebagainya, dan khusus-khusus profesional yang lain. Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Pertama saya cerita ranking dulu ke UTM UTM kan dia beri kesan kepada space. Okey. So ranking UTM QS World Ranking 188.
dan itu di dunia. Di Malaysia nombor 1 dalam bidang sains dan teknologi, juga kejuruteraan. Betul lah soalan saya tadi. Jadi, Space membuat program-program UTM. Jadi, memberi kesan kepada kita. Itu satu. Sinergi dia cantik. Kedua, kalau tanya AI tadi, memang sebenarnya kerajaan baru-baru ini telah pun announce dalam belanjawan mengatakan bahawa fakulti AI akan ditubuhkan di UTM. Mention secara spesifik. Once benda ni establish, kita akan juga menawarkan program part-time di luar sana. Alhamdulillah. Ketiga, kita dah pun melaksanakannya di Space sendiri pun. Sebagai contoh, program-program asasi kita, foundation, kita telah menggunakan teknologi VR. Di kelas, kalau nak belajar VR, pakai Google tu nak pakai Google tu, nak pakai VR tu, bukan setakat main game PlayStation je, datanglah ke UTM. Space UTM. Belajar foundation. Maka kita bagi pengenalan komputer menggunakan VR dalam kelas. Pensyarah dan semua pelajar memakai VR. Itu konsep VR. Juga kita melaksanakan program ODL, Open Distance Learning. Juga kita melaksanakan konsep blended. Di mana baru-baru ni kita belajar daripada during MCO. Yalah masa PKP. Masa PKP, kalau kita lihat pelajar-pelajar kena buat kelas secara online. Secara dekat rumah lah kan. Maka kita rasakan benda ini tidak boleh lagi kembali kepada face to face 100%. Kita guna konsep blended. Hybrid lah. Mana blended kelas yang ada makmal, ada perlukan kehadiran face to face, kita suruh mereka datang. Maka bagi kelas-kelas yang mungkin hanya teori, kita boleh laksanakan secara blended. Pelajar boleh buat di mana-mana. So, jadi itu konsep yang kita rasa terkini dan kita kena ikut. Kalau kita ketinggalan tak ikut, lah. ketinggalan. Betul. Dan saya daripada maklumat yang saya dapat, memang UTM sudah menjadi pelopor dalam bidang ni lama dah dalam bidang dalam bidang pendidikan yang blended ni program. Betul. Memang kita laksanakan blended. Sejurus selepas MCO, kita dah laksanakan blended ni. Itu satu. ODL juga kita telah laksanakan beberapa program. ODL ni berbanding dengan blended lagi 100% online. Kan? So maksudnya mungkin pelajar daripada rumah mereka sendiri, dari atas katil mereka sendiri boleh masuk kelas. Prof, berkaitan dengan kita tahu jugalah graduan alumni sama ada alumni UTM ataupun alumni UTM Space ini mereka memegang kedudukan tinggi di syarikat korporat, di syarikat-syarikat multinasional, di jawatan-jawatan pendidikan tinggi sama ada di universiti awam ataupun universiti swasta dalam bidang-bidang kepakaran mereka. Pastinya UTM ada kelebihan untuk buat kolaborasi dengan pemain industri. Kerana siapa lagi nak bagi kembali balik kepada sekolah ataupun universiti kalau bukan alumni mereka. Betul. Jadi di mana UTM Space dan Space berperanan untuk menjalinkan hubungan ini, industri, akademik dan juga supaya bidang-bidang yang ditawarkan oleh Space itu tidak ketinggalan. Betul. Apa yang dimahukan oleh industri. Dan itu yang jadi debat utama sekarang. Bagaimana industri akademik itu perlu seiring itu. Prof. Betul. Saya setuju sangat. Ini adalah soalan yang paling baik sebenarnya. Kerana kita lihat kita tak boleh lari daripada industri. Universiti, industri mesti seiring. Mesti berjalan bersama. Tidak lari juga di Space. Baru-baru ni sebagai contoh, kita bekerjasama dengan JDT. Johor Darul Ta'zim FC. Kelab bola sepak yang dah menang 10 tahun juara liga ni. Apa yang dibuatnya? Kita tawarkan diploma sukan dan kecerdasan kepada player-player mereka. Oh, ada diploma Prof. Baru je kita on. Bukan calang ya. Dan player-player mereka datang ke Space. JDT bukan label Malaysia dah, dia dah label Asia dah Prof. Betul. Okey, kita juga bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam membuat diploma pendidikan Islam. Juga part-time degree pendidikan Islam. Dan ini kita tawarkan di Pagoh. Betul. So, memang industri tak boleh lari. Ya, betul. Dan seperti saya maklumkan tadi, bahawa Space ini, kita terlibat dengan working adult. Memang kita tak boleh lari daripada industri. Betul. Maka bila kita tahu di mana sebenarnya pelajar-pelajar ini berada, kita kena link dengan JKR, kita kena link dengan semua industri di luar, UEM, semua sekali. Motorola sebagainya. Betul. So jadi, dan bukan sahaja setakat lokal, kita juga ada international collaboration.
Malah di sini kita memegang satu moto, from industry, by industry, to industry. Ya. Bagaimana itu dilakukan? Adakah Prof buat presentation dengan mereka ataupun mereka datang menawarkan diri, kami ada grant ni Prof, ataupun kami ada dana ni sedikit nak buat kolaborasi, jadi adakah UTM Space bersedia atau bagaimana? Okey. Semua kita buat sebenarnya. Kalau tanya saya soalan untuk menjawab soalan itu semua kita buat. One thing, kelebihan, kita ada branded yang kita telah establish selama 30 tahun. Semenjak 1993. Dah establish. Boleh kata industri memang kenal. You daripada mana? Space, UTM. Okay, we already know you. Dan kebanyakannya mereka datang kepada kita. Dan ada juga kita pergi kepada mereka. So, kita buat both ways. So, jadi kalau kita tanya tak shock saya, sendirilah kan? tak shock sendiri. Maksudnya kita sambut mereka dan mereka sambut kita. Betul. So kalau tanya saya, memanglah mereka datang kepada kita, okay, saya ada staff sekian. Contoh macam Johor Port, dia nak melaksanakan kursus sport management. Dia datang kepada kita. So dia kata kita nak buat program bersama dengan UTM Space. Maka kita settlekan. Itu contoh. Contoh yang paling dekat. JDT bersama dengan kita. Dia datang kepada kita, bekerjasama dengan kita. Dia nak player dia macam mana. Dia kata player dia memang bagus main bola dah. Sekarang dia nak upgrade, nak ada diploma. Parents mereka mungkin bertanya, so what's next with my kids? Takkan main bola je. So jadi JDT mengambil langkah yang begitu baik bersama dengan kita. So kita bincang ni lama. Semenjak 2018 kita bincang. Lama dah. Akhirnya jadi pada tahun 2023. So kita dah laksanakan bersama dengan mereka dan mereka telah hantar player kepada kita untuk belajar bersama-sama dengan kita. So jadi senang cerita, kita bersama dengan industri bangunkan program tu bersama. So kalau tanya saya soalan tersebut, kita buat both ways dan biasanya kita link memang dekat dengan industri. Prof, antara nilai ekonomi tinggi yang kita lihat adalah berasaskan teknologi digital. Kita lihat bagaimana kalau anak muda kita ada kepakaran dalam bidang TVET, dalam bidang TVET bukan yang biasa-biasa, tapi jadi welder yang hebat, jadi electrical yang hebat, jadi tukang masak di hotel-hotel 5 bintang dan sebagainya. Begitu juga saya di sebelah ini, Teknologi Park ni, ada sekumpulan anak muda yang membuat startup dalam bidang drone. Mereka ini bukan hanya yang membina syarikat menyewa drone dan sebagainya, tetapi dari peringkat asas. Mereka lah juruteknik, mereka lah maintenance, mereka lah akan menyiapkan data-data dan sebagainya. Dan mereka menawarkan dalam pelbagai. Dulu kita hanya nak tabur baja, nak siram pokok. Tapi sekarang mereka buat ukur. Buat untuk pertahanan. Benda-benda yang sensitif kan. Jadi ini gaji bukan calang-calang, Prof. 7,000, 8,000. Adakah space dan UTM Space bergerak ke arah ini? Kerana kalau anak muda kita tidak ditawarkan bidang-bidang termaju ini, kita akan ketinggalan dengan rakan-rakan jiran kita, Prof. Saya setuju dengan statement you. Kita tak nak ketinggalan. So bagus untuk soalan you ni, kerana memang di space kita telah pun melaksanakan we call it advanced TVET. Baru-baru ni government di post kabinet minit menyatakan diserahkan advanced TVET ni kepada UTM. Yalah, siapa lagi, Bro? Dan UTM menyerahkan kepada space untuk melaksanakannya. Di UTM lagi kerja banyak ni, Bro. Bagi saya itu cabaran. Cabaran. Positif. Saya positif. Di UTM kita memang cemerlang dari segi robotik. Ya, betul. Kita cemerlang dari segi electric vehicle. Kita cemerlang dari segi drone. Memang itu pun kepakaran kita. So jadi apa yang kita buat, kita telah pun merancang untuk membuat satu pusat advanced TVET di space. Dan telah pun diluluskan di peringkat UTM dan kita akan kembangkan dia dan kita akan buat sehingga ke peringkat lebih tinggi kemahiran ni. Bukan setakat level SKM tahap 4 saja. Kita akan pergi ke level 7 dan level 8 iaitu master dan PhD dalam bidang kemahiran. Sebab saya rasa mereka ni yang berkemahiran ni semua ingin diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran. Maka di space UTM dah ada. Konsep kita lifelong learning. Kalau kita tak buat ni, kita bukan lifelong learning. So kita kena buat. Dan kita pun dah mengorak langkah dan kita telah pun melakukannya. So kalau tanya saya, kita akan laksanakannya dalam secepat mungkin ni. Once kita dah approve ni, so kita akan go for master, we akan go for PhD dalam bidang kemahiran. Dan juga melibatkan semua yang you mention tadi tu. Bidang drone, bidang electric vehicle, juga terutama bidang AI. Yang
saya rasa yang memang terkini terkini dan juga merupakan satu teknologi yang memang kita kena explore. Ya. Prof, satu lagi, apabila kita nak dapatkan recognition dalam ranking dalam ataupun pengantarbangsaan dan sebagainya, kita memerlukan networking yang hebat. Betul, kan? betul. Jadi di mana Space dan UTM Space untuk well known, establish, mengangkat Space ini bukan hanya juara kampung di Malaysia saja, tapi di peringkat regional, dan juga international ASEAN ataupun di peringkat international, supaya kerana ini ruang juga untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan sepanjang hayat. Maksudnya mereka boleh duduk di Kurdistan, mereka boleh duduk di India, mereka boleh duduk di China, tetapi mendapatkan pendidikan sepanjang hayat ni di UTM Space. Okey, suka cerita saya maklumkan saudara Nazri. Banyak cerita ni. Betul. Buat pertama kali dalam sejarah, I think di Malaysia, IPTA telah melahirkan graduan dan meraihkan convocation di luar negara. Oh, di mana, bro? Di Iraq. Tahun lepas, bulan Oktober. Seramai 73 pelajar telah bergraduan di Kaiwan International University, Iraq. Oh, hebat. So, kita telah melaksanakan lifelong learning ni secara franchise. Dah buat dah. Di Iraq. Saya baru nak tanya. Dah ada graduan pun. Ya. Dan kita akan mengembangkannya lagi. So, baru-baru ni saya dengan Dato' NC telah pergi ke China dan mengembangkan, insya-Allah, jika diizinkan Allah Ta'ala dan semuanya berjalan lancar, kita akan buka franchise di China. Prof, dalam perbincangan dengan rakan-rakan luar negara ni, mengapa mereka memilih Space? Mengapa mereka berminat menjalinkan kerjasama dengan Space? As I mentioned, satu, UTM punya ranking adalah 200 ke bawah. Ranking UTM 200 ke bawah. Itu pertama. Memang jual lah. Kedua, terkenal di Malaysia ini kalau dari segi kejuruteraan, teknologi dan sebagainya, memang mereka akan pergi ke UTM. Dan apabila mereka ingin go for franchise, dia akan berjumpa dengan Space UTM. Maka di situlah kerana apa mereka akan datang kepada kita. So nama UTM tu is very good. Dan kualiti yang kita hasilkan tu. So, jadi memang yang keluar sana dan program-program kita adalah accredited by Washington Accord. Boleh bekerja di mana-mana dan boleh sambung belajar di mana-mana. Satu dunia. So, itu yang mereka antara penyebab utama mereka datang kepada kita. So, jadi kalau kita lihat, kita juga up to date. Semua program-program kita sentiasa up to date. Prof, saya terbayanglah kalau nak buka cawangan di China itu, adakah besok kita akan lihat syarikat-syarikat gegasi China dalam bidang automasi dan EV misalnya akan berkolaborasi dengan Space sudah dan tentu. Space? Sudah tentu. Kalau tanya saya, kita tak boleh lari daripada benda itu. Mereka advance ya, bro? Betul, mereka advance. Saya pergi ke sana merata. Semua electric vehicle, electric motorcycle dan sebagainya. Maka saya rasa saya ambil peluang di sini. Kalau kita buat franchise di sana, kita akan kolaborasi dengan syarikat di sana untuk memikirkan supaya kalau kita boleh buat berbagai cara. Kita boleh buat team teaching, kita boleh buat kolaborasi bersama dengan industri, student boleh attach di sana. Kita juga menggunakan konsep work based learning sekarang ni, di mana mungkin pelajar akan datang 3 tahun, 3 hari dalam masa seminggu, 3 hari di universiti, 2 hari di industri. Di kilang mereka. Di kilang mereka. Di Space juga kita ada program yang kita panggil 2H2U. 2 tahun dekat universiti, 2 tahun dekat industri. Jadi ini memang akan sesuai lah industri. Ya, jadi sesuai. Katalah tadi electric vehicle sangat popular di China, mungkin 2 tahun berada di Kelang di pembuatan electric vehicle dan 2 tahun berada di college franchise di China. So semua itu boleh dibuat. Menarik. Flexibility now is the key for the education. Dan fluid. Okey, Prof. Akhir sekali, Prof. Apa perancangan akan datang, Prof, dan juga UTM Space untuk memastikan long life learning ni ataupun konsep pembelajaran sepanjang hayat ini menjadi satu konsep yang arus perdana. Dia bukan jadi pilihan lagi dah. Semua orang ada niat, ada hajat dan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kepakaran masing-masing, UTM Space. Okey, terima kasih. So basically sebenarnya dah berlaku pun. Bukan akan datang ni, dah berlaku pun kerana pelajar-pelajar part-time sekarang, kalau dulu hasratnya adalah untuk pelajar-pelajar yang sudah bekerja. Betul. So quite surprisingly, dalam 2-3 tahun yang lepas ni, pelajar-pelajar lepas SPM pun pergi kepada program part-time. Kerana mereka rasakan mereka boleh bekerja, at the same time, mereka juga cari duit, kan? boleh mendapat ijazah ataupun mendapat di peringkat yang lebih tinggi. So jadi dia dapat 2 dalam 1. So kalau tanya saya, ini dah jadi macam arus perdana juga kerana pelajar-pelajar lepas SPM
Ramai yang tak pergi universiti. yang tak pergi universiti buat diploma, buat foundation. Betul. Itu satu. Yang kedua, yang dah kerja ni. Yang dah kerja dalam pun gig akan dan mengikuti program kita. Jadi memang kalau tanya saya, it is already happen now. Dah berlaku pun sekarang. So jadi kalau tanya saya, memang itulah hasrat kita. So kalau you maksudnya ada flexibility lah, Prof. Betul, flexibility. Dia tak adalah strict sangat ke UTU dan sebagainya kan, Prof. Menu tu penuh lah. Kalau kita pergi restoran kan banyak menu kan. Bincang dulu menu. Kalau you nak buat program tu weekdays, silakan. You nak buat during weekend, silakan. Kita ada semua menu tu. Menarik, Prof. Terima kasih. Jadi kena datang lagi, Prof. Banyak dah cerita ni. Simpan dulu. Simpan dulu. Setengah jam tak cukup. Terima kasih Prof. Teknologis Dr. Nazri bin Ali, Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengarah Urusan UTM Space dan juga Dekan Space UTM. Kita berbicara hub pembelajaran sepanjang hayat UTM Space dan juga Space. Jadi jangan confuse, tapi lebih kurang sama sebenarnya. Tokennya ada sini, dekannya ada sini. Token itu cari duit lah. Okey, sekian saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.